Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari, kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman walaupun kurang sihat. Um, Bersama-sama dengan kita hari ini sambungan biografi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu yang telah bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sediqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Saya dengan penuh takzim nyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih Puan Mira, terusnya yang dimuliakan Puan Ros selaku pengerusi Gema Nur Iman dan seluruh ahli jatuh kuasanya yang bertengkur lumus untuk menyediakan majlis ilmu untuk kita. Mudah-mudahan ia dikira sebagai amal jariah, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Idza mata banu Adam, bila matinya anak Adam, in qata'as amaluhu illa min thalath. Allahumma salli terputus segala amalannya kecuali 3 perkara kan. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin. Maksudnya sedekah yang berterusan. Okey. Kemudian ilmun yuntafa'in bihi, maksudnya ilmu yang yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat kepada semua. Okey. Kemudian waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada dia kan. Jadi mudah-mudahan yang dapat yang kedua itulah ilmin yuntafa'u bih, maksudnya yang boleh dimanfaatkan oleh semua manusia insya-Allah. Okey, minta maaf hari ini saya tak dapat kongsikan slide sebab saya tak boleh duduk atas kursi. Jadi suara Ustaz je ada time dia tenggelam timbul. Ya. Dia tak macam selalu lancar, kuat. Mungkin jauh kot Ustaz, jauh dengan skrin. Jauh. Okey jauh dengan tapi so far alhamdulillah saya boleh. Saya pakai ni. Okey, tadi kuat. Kalau direct terus ke PC Ustaz, boleh tak? Okey, jelas dengar. Jelas. Alhamdulillah. Yang ni jelas. Tadi slow sangat. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita sambung pada pertemuan kita hari ini adalah bab yang ke-7. Selama ni kita bincang tentang keluarga Nabi SAW. Kita bincang tentang cucu-cucu baginda SAW. Hari ini kita masuk dalam bab yang ke-7, itu orang-orang di sekeliling Rasulullah SAW. Ada satu kitab, ada 2 kitab. Dia tebal lebih kurang tebalnya kitab biografi ni lah. Okey. Nama dia Ar-Rijal Haular Rasul. Ar-Rijalu Haular Rasul. Maksudnya lelaki daripada kalangan di sekeliling Nabi SAW. Lepas tu kitab yang kedua adalah An-Nisa Haular Rasul. An-Nisa'u Haular Rasul.
perempuan-perempuan ataupun sahabiat-sahabiat di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh tu tebal tu, tebal. Jadi daripada buku tu saya masukkan dalam buku biografi ni lah. Dari buku biografi ni cuma saya nak tanyalah, kalau kita nak bincang ni, pertemuan kita ni dalam seminggu sekali, kita nak bincang satu persatu nama sahabat lelaki sampai nanti nama sahabat perempuan. Sebab kat belakang ni saya telah ringkaskan, kalau boleh rujuk pada muka surat. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Jangan tanya muka surat berapa Ustaz? Sekarang ni muka surat bab yang ke-7. 97. Okey Ustaz. Ni tentang sahabat kan? Tentang sahabat. Jadi semua yang banyak-banyak tu saya dah ringkaskan pada surat 132. Jadi saya terus buat dia punya kolom dia, pembantu Nabi siapa, pegawai Rasulullah siapa, kemudian penulis-penulis Rasulullah siapa, okey, lepas tu muazzin Rasulullah siapa, gubernur-gubernur dia siapa, saya dah ringkaskan dekat surat 132 tu. Kemudian hakim-hakim dia siapa, pegawai-pegawai Rasulullah SAW siapa, penyimpan rahsia, pengurus wang bendahari Rasulullah, kemudian pembawa panji-panji Rasulullah SAW. Saya dah rangkumkan kat sini lah. Nak bincang tak yang ni satu persatu ni? Kalau nak bincang ni, kalau tengok daripada muka surat 97 tu. Terus 2 kan? 97 sampailah 132, kita bincang satu persatu nama sahabat. Kalau nak macam tu boleh, ataupun kita terus masuk yang 132. Bincang satu-satu, saya nak kenal setiap watak insyaAllah. Okey, kalau gitu boleh insyaAllah. Okey, jom. Kita masuk Sebab itu sahabat Rasulullah SAW yang paling masyhur adalah Khulafa' Ar-Rashidin. Dalam buku ini dia tulis sahabat Rasulullah SAW yang paling masyhur adalah Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' ni dia plural kepada kalimah khalifah. Ar-Rashidin, Rashid ni yang memberi petunjuk lah. Yang menunjuk arah, tu Rashid, Rushdi, Rushdan, tu asal kalimah Rashada. Jadi kenapa dinamakan dia sebagai Khulafa'ur Rashidin? Maksudnya khulafa' tu plural kepada khalifah sebab lebih daripada 3 orang. Kemudian Ar-Rashidin adalah yang memberi petunjuk. Okey. Jadi bila sebut Khulafa' Ar-Rashidin, dia 4 je. Jadi yang sahabat-sahabat lain macam contohnya yang menjadi khalifah juga Muawiyah bin Abi Sufyan, ataupun Allah SWT yang menjadi pemimpin lain selepas tu, yang menjadi khalifah selepas 4 ni, kenapa tak dinamakan sebagai Khulafa' Ar-Rashidin? Tak, Khulafa' Ar-Rashidin hanya 4 sahaja, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau nama betulnya Abdullah bin Abi Quhafah, gelarannya Abu Bakrah, dinisbahkan kepada unta jantan yang kuat bekerja kan, jadi Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab, gelarannya Al-Faruq, pembeza antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, gelarannya Zunnurain, iaitu yang memiliki 2 cahaya mata Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah, kenapa karramallahu wajhah? Maksudnya Allah muliakan wajahnya sebab daripada dia kecil sampailah dia meninggal dunia, dia tidak pernah adabkan wajahnya ke berhala. Sebab itu Allah muliakan wajah Sayyidina Ali, sebab itu dia panggil karramallahu wajhah. Jadi ini gelaran-gelaran kepada para sahabat lah. Jom kita masuk yang pertama, iaitu Mus'ab bin Umair. Nabi SAW mengutuskan sebagai duta orang-orang Islam ke perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ni ketika mana Allahumma salli alaihi sahabat daripada Yathrib ataupun daripada Madinah. Ketika itu Aqabah ni berlaku dua kali. Pertama 12 orang je. Kemudian yang kedua baru 70 orang. 70 orang. Jadi orang yang beriman dengan Nabi SAW nak menyatakan keimanan dia, datang ke Aqabah. Aqabah di mana? Aqabah tu di tempat melontar Jumratul Aqabah. Tempat melontar Jumratul Aqabah. Nama tempat tu Aqabah. Jadi sebab itu dinamakan
Jumrah tu dan Jumrah Aqabah. Sebab nama tempat tu Aqabah. Kalau pergi kat bawah sekali tu, dia tingkat bawah lah. Kalau kita naik tangga terus naik ke tingkat 3 untuk jemaah haji Asia, kita tak jumpa lah masjid ni. Dia ada kat bawah sekali, kat ni yang ke bawah sekali lah. Ada satu masjid namanya Masjid Bai'ah. Masjid Bai'ah ditutup, kadang-kadang dibuka, dia tutup. Jadi situlah berlakunya perjanjian Aqabah. Jadi Nabi utus Mus'ab dalam perjanjian Aqabah sebelum mereka bertemu dengan Nabi SAW lah. Okey. Ini secara rahsia, secara senyap daripada Madinah datang. Okey. Beliau juga merupakan kita tak ada dalam ni, sebab itu saya buat ringkas je supaya kita kenal siapa dia. Okay. Dia juga adalah duta pertama yang Nabi hantar ke Madinah. Nabi hantar ke Madinah. Selama dia masuk Islam. Ini yang kisah dia masuk Islam menyayat hati sikit lah. Mak ayah dia tak beriman. Dia ni anak orang kaya. Kayanya dia sehingga disebut bahawa dia ada satu minyak wangi yang kalau dia pakai, minyak wangi itu tahan seminggu. Dan orang tahu bahawa Musa pernah duduk kat sini. Okay. Rasulullah macam tu juga. Rasulullah ni dia tak payah pakai minyak wangi. Rasulullah tak pakai minyak wangi. Rasulullah tak payah pakai minyak wangi pun dah wangi dah. Kan kata Anas bin Malik, Nabi SAW punya peluh lebih wangi daripada bau mis dan bau minyak-minyak wangi yang lain. Okay. Jadi Nabi lebih wangi daripada minyak wangi. Tapi Nabi pakai minyak wangi juga. Nanti kita akan bincang tentang, dalam buku ni ada tentang akhlak, tentang apa dekat belakang-belakang nanti insyaAllah. Saya bawakan rasional minyak wangi. Kenapa Rasulullah tetap galakkan kita pakai minyak wangi dan Nabi juga berwangi-wangian juga dengan minyak wangi. Sedangkan peluh Nabi SAW lebih wangi daripada wangian yang ada atas muka bumi ni. Tapi kenapa Nabi SAW berwangi, pakai minyak wangi juga? Ada sebut tentang tu. Jadi Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya. Kaya sangat lah. Kaya sangat. Okay. Ada riwayat juga menyebut bahawa Mus'ab ni kalau pakai baju, dia pakai baju pakai buang istilahnya. Dia takkan pakai baju tu untuk kali keduanya. Pakai sekali je. Dia takkan pakai untuk kali keduanya. Kaya lah, sangat kaya. Tapi bila dia masuk Islam, okay, mak ayah dia marah sangat dengan dia. Sampai mak dia mogok lapar. Tak nak makan kalau selagi mana dia tak keluar daripada agama Islam. Okay. Jadi apa yang dia cakap dengan mak dia? Dia kata, wahai ibu, kalau ibu ada 10 nyawa sekalipun, 10 nyawa sekalipun, dicabut satu persatu di hadapanku untuk aku keluar daripada agama Islam ini, tak akan aku lakukan. Itulah ucapan dia pada ibu dia. Jadi ibu dia akhirnya berhenti daripada mogok lapar tu. Tapi apa yang ibu dia buat? Ibu dia halau dia dan putuskan perbelanjaan dia. Tak bagi harta, semua harta yang dia ada dirampas. Dia jatuh miskin. Dia jatuh miskin. Jadi ketika itulah Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair ni ke Madinah untuk mengajar Islam kepada orang-orang Madinah yang selepas daripada perjanjian Aqabah tu, Nabi utus Allah SWT Mus'ab bin Umair ni untuk kembangkan Islam sana, mengajar Islam kepada penduduk-penduduk Yathrib. Okay. Apa yang cantik, apa yang berjaya ataupun apa yang kita boleh ambil tentang kejayaan Mus'ab bin Umair ni, dia bukan sekadar mengajar Islam saja, bukan mengajar fardu ain tentang solat, puasa belum lagi lah kan time tu. Tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Okay, tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar itu, tetapi dia telah menanamkan kecintaan yang sangat mendalam kepada hati-hati orang-orang Madinah kepada Rasulullah SAW. Walaupun ada sebahagiannya jumpa, ada sebahagiannya tak jumpa lagi, tapi berjaya dia bila dia menanamkan kecintaan yang paling mendalam kepada baginda, kepada Nabi SAW dalam hati orang-orang Madinah. Sebab itu bila Nabi SAW sampai saja ke Madinah dalam peristiwa hijrah, kita lihat bagaimana orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, dia punya cinta pada Nabi dan pada para sahabat, orang Islam yang Mekah tu
dia sanggup korbankan semuanya. Hatta yang ada 2 isteri pun dia kata pilihlah mana isteri aku yang paling yang kau nak. Aku akan ceraikan, lepas tu kamu kahwinlah dengan dia. Aku ada perniagaan yang sangat maju, dia kata. Pilihlah mana-mana perniagaan yang ni. Kan, aku ada harta yang banyak, ambillah harta berapa banyak yang kamu mau. Sampai tahap tu. Itu adalah kejayaan Mus'ab bin Umair yang Nabi hantar dia ke Madinah untuk mengajar Islam kepada penduduk-penduduk Madinah. Tapi bukan sekadar mengajar Islam, tetapi yang kejayaan Mus'ab bin Umair adalah dia menanamkan kecintaan kepada Nabi SAW dan ukhuwah yang tinggi sesama Islam. Itu hasil daripada dakwah, hasil daripada tarbiyah Mus'ab bin Umair kepada penduduk Yathrib. Itu bila Nabi datang, penduduk Yathrib ataupun Madinah ni semua tak sabar menunggu Nabi SAW kan. Tu yang semua naik atas pokok, ada panjat ni, batu yang besar, nak tunggu Nabi sampai. Bila Nabi sampai je, dia orang punya gembira. Itu yang lahirnya syair tu kan. Tala'al badru alaina. Kan, tala'a telah terbit, badru bulan purnama. Seolah-olah Nabi datang ni menerangi mereka semua. Dalam kegelapan malam tu, bila ada bulan purnama, terus terang benderang semua. Jadi tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami. Misaniyatil wada'. Kan? Dia dekat Madinah dia ada satu lorong sempit. Lorong sempit tu untuk lorong keluar masuk lah. Kalau orang nak pergi ke luar negara nak pergi keluar daripada Madinah, dia akan melalui lorong sempit tu. Dia kata telah terbit bulan purnama ke atas kami daripada lorong yang sempit, namanya Minsani Wada'. Minsani Wada'. Nama lorong tu Sanil Wada', nama lorong tu. Jadi bayangkan dia orang tunggu tak sabar. Okey, bila Nabi nak muncul, bila muncul Nabi dari lorong sempit tu, semua terus merasakan kegembiraan menyanyi Tala'al badru alaina, kan. Jadi ini kejayaan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Itulah. Tetapi apa yang menyedihkan, itulah daripada orang kaya yang ni kemudian dibuang keluarga, Nabi hantar dia ke Madinah untuk berdakwah kepada orang-orang Madinah. Di hari kewafatan Mus'ab bin Umair ni, tak ada kain yang boleh menutup sempurna jenazah dia. Tarik bahagian kaki, terkeluar kepala dia. Tarik bahagian kepala, terkeluar kaki dia. Nabi sedih lah. Nabi nangis sebab Nabi tahu dia ni adalah anak orang kaya asalnya. Dia anak orang kaya. Itu Mus'ab bin Umair, insyaAllah. Jadi tak boleh bincang panjang-panjang, nanti jadi biografi para sahabat pula. Jadi kita bincang yang penting daripada sahabat-sahabat ni supaya kita dapat ambil. Itu nak ambil nama anak, letak nama Mus'ab ke, kan? Tak payahlah nama yang pelik-pelik sikit. Danish. Boleh nama Danish, tapi Danish macam ada je nama roti ke? Nama roti. Kan? Apa lagi? Kan nama asyik Aiman je. Aiman ni maksudnya sumpah. Aiman ni maksudnya sumpah. Tapi Aiman juga, sumpah itu daripada tangan kanan. Bolehlah. Sahabul Aiman ni boleh juga kita maknakan sebagai penghuni syurga. Orang yang akan diberikan kitab daripada tangan kanan. Boleh juga. Tapi asyik Aiman je kan. Tu kalau nama lain pula. Dalam ni buku ni, Alhamdulillah. Bila saya tulis buku ni, kadang-kadang dia yang telefon. Ustaz, macam mana ejaan tu dalam bahasa Arab ni Ustaz? Ni sebab saya baca buku Ustaz ni, saya tertarik dengan nama ni, saya nak letak nama anak saya dengan nama para sahabat ni. Itulah Alhamdulillah. Jadi ada hikmah juga saya masukkan nama-nama sahabat-sahabat dalam buku biografi ni. Ada juga jadi rujukan kepada nama-nama, nak cari nama anak, nak cari nama cucu, nak cari nama kucing. Itu Ustaz, saya baru beli kuda 2 ekor, dia kata. Ni kuliah anak murid saya dekat Putrahide lah. Ustaz, saya baru beli kuda 2 ekor ni, dia kata. Jurulatih kuda kata kalau nak jinakkan kuda kena beri nama, dia kata. Memang kena beri nama. Sebab itu bila saya kaji, rupanya kita ni hikmahnya diberi nama. Selain daripada untuk dikenali siapa,
kita ni diberi nama, rupanya nama tu menjinakkan kita. Nama tu akan menjinakkan kita. Sebab tu beri nama yang baik-baik. Beri nama yang baik-baik, dia akan menjinakkan kita kan. Jadi kita jadi manusia yang baik. Macam tu Jadi dia kata, Ustaz, ada tak nama-nama kuda Rasulullah? Saya pun carilah nama kuda Rasulullah. Akhirnya saya bagi nama dua nama kuda. Satu Al-Lizaz, satu lagi saya bagi nama Allahumma salli alaihi wasallam. Saya bagi nama pedang Rasulullah. Zulfaqar Zulfaqar, nama pedang. Nabi SAW ni dia menamakan semua benda. Itu Nabi SAW kalau beli baju baru pun dia akan menamakan baju tu dengan nama yang baik. Sebab apa? Sebagai tanda bersyukur, tanda menghargai pakaian tersebut. Jadi kalau kita beli apa-apa, berilah nama. Sebab itu nama anak ni adalah nama yang sebenarnya nama yang kita kena pilih nama yang baik untuk anak-anak. Pilih nama yang baik untuk anak-anak sebagai doa. Itu nama Muhammad kan kita dah bincang kan. Muhammad yang sentiasa dipuji. Atuk Nabi SAW letak nama Muhammad supaya Nabi ni sentiasa dipuji. Akhirnya ya. Maksudnya Nabi Muhammad ni akan dipuji oleh manusia sampailah hari kiamat, sampailah bila-bila. Itu Mus'ab bin Umair. Boleh insyaAllah. Kita masuk pada seterusnya adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kita tahu bahawa Al-Farisi itu adalah daripada negara Parsi. Jadi Al-Farisi itu adalah Parsi. Gelaran-gelaran satu. Al-Farisi, Parsi. Kalau Al-Kelantani, Kelantan dia. Al-Jauhari, orang Johor dia. Al-Mari, dia lahir daripada Al-Mariah. Almari. Ada nama tak nama Almari. Dengar Almari. Almari. Almari mungkin dia lahir dalam almari ke apa ke. Lahir termasuk bawah almari ke, tak almari. Tak ada Okey, tu kalau sahabat saya Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Turab ni tanah. Okey, ini kenapa At-Turabi? Sebab dia lahir dekat Tanah Merah Kelantan. Jadi Tanah Merah tu dia panggil Turab lah. At-Turabi. Siapa kenal Dr. Zamihan? Dr. Zamihan Al-Ghari dia punya gelaran dia. Kenapa Al-Ghari? Al-Ghari maksudnya adalah Allah SWT Al-Ghari gua. Ghar ni gua. Jadi dia lahir kat Gua Musang, jadi Al-Ghari lah. Al-Ghari. Okey, Al-Ghari. Ada Ustaz Hashim Al-Bindani. Sahazri Hashim Al-Bindani. Bindan, dia pa tak ada pa, dia tukar pada ba, dia bukan bindan tu, dia pendang, al-pendangi sebenarnya, tapi al-bindani, macam tu lah keadaannya. Ya, Al-Farisi dia lahir dekat Parsi. Parsi ni negara Iran, Uzbekistan, tu semua tu lah. Tempat-tempat yang dipanggil kawasan Parsi dulu. Sahabat yang mengajar baginda SAW taktik peperangan dengan menggali parit, yang dikenali sebagai Perang Khandaq. Perang Khandaq. Itulah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Nanti kita akan detailkan sikit tentang Salman Al-Farisi dalam bab-bab seterusnya. Apa peranan dia pada Nabi SAW. Seterusnya, surat 98, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Gelaran Al-Ghifari ni, dia adalah kabilah Ghifar. Ghifar ni ampun, pengampun kan. Ghafar asal kalimatnya. Jadi kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar ni dia satu kabilah yang sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy takut dengan kabilah Ghifar ni. Sebab orang-orang Ghifar ni selalu kacau rombongan-rombongan pedagang ni. Selalu kacau rombongan, selalu rompak lah. Ataupun kalau kita nak sebut sebagai Allahumma salli alaihi wasallam, dia ni lanun padang pasir lah, lanun padang pasir tu. Kaum Ghifar ni. Jadi daripada situlah lahir Abu Dzar Al-Ghifari, daripada kabilah Ghifar. Tapi dia jadi orang baik. Kaum dia tu yang selalu rompak pedagang-pedagang ni. Hatta orang-orang Quraisy pun takut. Bila dia berniaga, dia takut.
Sampailah Allah turunkan ayat wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Kan liila fi Quraisy kan. Yang akhir tu wa amanahum min khauf, dan kami amankan kamu daripada ketakutan. Ini nikmat yang besar yang Allah beri pada orang-orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ni dia akan aman dalam perjalanan dia berniaga. Okey. Sebab apa? Sebab orang-orang Arab sekitar tu anggap dia sebagai penyelia Kaabah, musyrif Kaabah, penyelia Kaabah. Jadi bila penyelia Kaabah, dia ni jadi kedudukannya jadi mulia, jadi mulia. Kalau dia terputus bekalan makanan pun, kalau dia singgah satu kabilah kaum ni akan bantu dia. Betul Allah kata allazi at'amahum min ju'. Jadi kalau kita putus bekalan makanan pun, orang akan bantu dia. Wa amanahum min khauf. Dan takkan ada yang rompak dia sebab masyarakat tu memuliakan dia sebab menganggap dia sebagai musyrif ataupun penyelia Kaabah, Itu Allah kata Allah dah muliakan Quraisy ni, kenapa tak nak beriman pada Allah kan? Dia berjalan mana-mana pun orang tak kacau. Kalau dia terputus bekalan makanan pun orang akan bantu. Jadi kenapa tak bersyukur? Dia tu mulia bukan kerana bangsa dia Quraisy ni, tak. Dia mulia tu kerana Kaabah. Kerana Kaabah. Itulah. Ustaz, maaf nak tanya. Ya. Abu Zar Al-Ghifari ni sahabat yang di awal tahun kerasulan ke atau di penghujung? Dia bukan di awal, dia bukan di hujung juga sebenarnya. Oh, di tengah-tengah. Inilah di tengah-tengah. Okey. Kurang tahun 67 Hijrah ke? Nanti saya tunjukkan. Jaranglah saya belum pernah lagi lah menyusuri perjalanan kisah dia. Ya, nanti dia ada kisah yang menyayat hati lah. Jadi Masya Abu Zar Al-Ghifari ni dia orang miskin. Dia kebanyakan bangsa Ghifar ni bangsa miskin. Itu kalau kita lihat Somalia kan, Somalia ni kan negara Islam kan. Negara Islam. Tapi kenapa bila kita tahu je bila lanun-lanun yang dekat Teluk Eden tu, kan dia adalah Allah SWT lanun Somalia kan. Sebab negara dia ditindas, negara dia miskin, jadi dia tak ada cara lain untuk dia hidup. Dia rompak kapal-kapal besar. Okey, kapal-kapal minyak untuk kelangsungan hidup dia. Kan? Jadi sebab miskin tu. Jadi Abu Zar Al-Ghifari dia miskin, sangat miskin. Dia sangat miskin. Sebab itu dia ni ahli sufa lah. Dia duduk dekat beranda Masjid Nabawi. Dia tak ada rumah. Allah. Menarik Ustaz. Terima kasih. Dia tak ada rumah. Sebab itu Nabi SAW kalau dia pergi bertamu sama sahabat ke apa ke kan, dia kata ada makanan lebih tak? Hantar dekat ahli sufa tu. Sebab ahli sufa tu semua orang-orang miskin, dia kata. Orang miskin. Jadi yang duduk kat beranda Masjid Nabawi tu, yang tak ada rumah semua. Termasuklah Abu Hurairah pun duduk situ. Okay. Okey. Jadi cuma yang menarik, ingat tak? Ada satu kisah yang Abu Zar Ghifari ni pernah minta jawatan dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, lantiklah aku jadi gubernur, ya Rasulullah. Wahai Abu Zar, innaka dha'ifun, dia kata. Sesungguhnya engkau dha'if, engkau lemah. Ya Rasulullah, bagilah aku jawatan khalifah. Kata Rasulullah, innaka dha'ifun, engkau lemah wahai Abu Zar. Kalau kita lihat kan, kalau hadis ni macam seolah-olahnya hadis ni macam kita buka aib Abu Zar lah sebab kan kisah Nabi cakap kau lemah, kau tak Macam Rasulullah memperkecilkan dia kan? Memperkecilkan dia. Tapi yang meriwayatkan hadis ni sendiri adalah dia. Masya Allah. Menarik lah, saya nak cari lagi kisah dia Ustaz. Insya Allah. Yang meriwayatkan hadis ni adalah dia. Sebab itu kalau kita baca hadis ni bukanlah merendahkan dia ataupun mengaibkan dia, tapi dia sendiri yang cakap. Rasulullah ketika mana dia minta jawatan kepada Rasulullah cakap dia, innaka dha'ifun, kau ni lemah wahai Abu Zar. Kau tak mampu wahai Abu Zar kan. Tapi apa yang Nabi bagi dia? Nabi beri dia ilmu. Orang-orang miskin ahli sufa ni Nabi beri dia ilmu. Sebab itulah dia di antara perawi hadis yang paling banyak sekali. Selepas daripada Abu Hurairah, Anas bin Malik radhiyallahu an, Abu Zar Al-Ghifari adalah antara perawi-perawi hadis yang banyak. Perawi hadis yang banyak. Sebab
Sebab Nabi angkat darjat dia dengan Nabi beri ilmu. Okay, Nabi beri ilmu. Lepas itu kita lihat tak banyak hadis yang diriwayatkan hadis daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tak banyak kan? An Abi Bakrin tak banyak. Jadi Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oh itu paling banyak. Okey. Allahumma salli alaihi wasallam. Ya, saya baru dapat satu rasional lah bila saya kuliah subuh. Saya jumpa dengan seorang dia bekas pengarah Institut Hadis Selangor, dia dekat kuis lah kan. Dr. Abu Zaki nama dia. Dia kata bila saya sebut tentang, ya saya mengajar dekat masjid tu, kuliah Allahumma salli alaihi wasallam, biografi ni. Bila cerita tentang isteri Nabi Aisyah dikahwin dalam usia yang kecil, masa sarapan tu dia kata, tahu tak Ustaz apa rasionalnya? Kenapa Aisyah ni nak kahwin dengan Nabi SAW usia dia kecil? Okay. Hikmah yang paling besar adalah, kita nampak yang negatif je. Ya. Hikmah yang besar, yang positif dia adalah, kalau di luar rumah tu, itu sahabat-sahabat boleh riwayat. Bagaimana akhlak Nabi di luar rumah. Bagaimana cara Nabi berjalan. Bagaimana Nabi tu. Tapi akhlak Nabi dalam rumah, siapa yang boleh riwayat? Kalau bukan isteri-isteri Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Sauda, kan, wafat awal. Siapa lagi? Ni semua wafat awal. Aisyah yang paling lambat wafat, dan dia jumpa semua ni. Zaman sahabat-sahabat yang tak pernah jumpa ini, yang mungkin sehidup dengan sezaman Nabi tapi tak dapat jumpa Nabi. Jadi dia orang dapat hadis daripada mana? Daripada Aisyah. Jadi Aisyah yang boleh cerita hadis-hadis dalam rumah. Hadis Rasulullah yang dalam mandi bersama. Hadis tentang cara tidur Nabi SAW. Nabi bangun pukul berapa. Nabi tidur awal pukul berapa. Hadis tu daripada Aisyah semua. Sebab itu hikmahnya kenapa Allah kahwinkan Aisyah dengan Nabi SAW dalam usia kecil. Sebab Aisyah ni yang akan cerita kepada sahabat, kepada pengikut sahabat tentang bagaimana akhlak Nabi dalam rumah. Kalau akhlak Nabi di luar rumah, itu sahabat-sahabat lain boleh cerita. Itu saya cakap, betul juga hikmah dia. Kita selalu pandang Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Kecil sangat 6 tahun kan. Tapi rupanya ada rahsia kenapa Allah kahwinkan Nabi SAW dengan Aisyah ketika itu umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Okey, itu disebut tentang tu lah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun Nabi SAW tak bagi jawatan governor kat dia, okey, tapi Nabi beri dia banyak hadis. Itu kalau kita rujukkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ayat ni kata Allah, kenapa semua nak pergi perang? Kenapa tak ada satu kumpulan yang duduk bersama Nabi SAW? Duduk dengan Nabi SAW. Inilah golongan-golongan yang miskin ni, tak pergi perang. Abu Dzar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dia tak ikut perang. Okay. Kata Nabi SAW, tugas dia adalah untuk belajar dengan Nabi. Kalau ada wahyu turun ketika mana berlaku peperangan tu, belajar Nabi tentang wahyu tersebut, tentang tuntutan wahyu tersebut. Nanti bila tentera-tentera semua balik, liyunziru qaumahum, untuk dia memberikan peringatan kepada kaum-kaum. Idza raja'u, bila semua itu kembali ilaihim, kepada mereka. Jadi panglima perang macam Abu Hurairah, contohnya Umar Al-Khattab, siapa lagi? Khalid bin Walid, yang pergi perang semua, yang hebat-hebat ni. Allah SWT, bila dia pergi perang berbulan-bulan sana, kan tak ada pengajian kan, tak duduk dengan Rasulullah. Jadi bila dia balik, semua akan rujuk kepada Abu Dzar, akan rujuk kepada Abu Hurairah yang miskin, akan rujuk kepada Anas bin Malik yang ni. Jadi walaupun dia miskin, ni sahabat-sahabat yang besar ni akan merujuk pada dia. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat ni lah yang diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq, akan diangkat oleh Umar Al-Khattab, diangkat oleh Osman bin Affan, hatta Sayyidina Ali pun angkat orang-orang yang miskin ni. Okey, yang tadi Nabi beri ilmu sebagai rujukan mereka. Sebab Nabi dah tak ada dah. Kalau Nabi ada, mereka boleh terus rujuk pada Nabi. Tapi bila Nabi dah tak ada,
yang Abu Zar duduk dengan Nabi SAW belajar tentang hadis, belajar tentang Al-Quran. Abu Hurairah yang duduk dengan Nabi yang belajar tentang Al-Quran, belajar hadis. Anas Malik. Jadi kedudukan jadi tinggi dalam masyarakat. Sebab itulah walaupun dia miskin, dia nak minta jawatan, Nabi kata kau tak mampu, innaka dhaif, kau lemah wahai Abu Zar. Tapi Nabi beri dia sesuatu yang sangat bernilai. Itu disebut tentang tu. Sebab itulah disebut bahawa sahabat Rasulullah SAW yang hidupnya sederhana dan merupakan perawi hadis baginda SAW. Baginda SAW. Itulah disebut tentang tu. Okey, boleh insyaAllah. Yang seterusnya adalah Bilal bin Rabah. Jadi saya nak minta izin untuk kita berhenti kat sini dulu. Sebab dah semakin tak selesa dah. Jadi kita sambung untuk pertemuan kita minggu depan, insyaAllah. Lepas raya lah kan minggu depan. Tentang Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Waqqas dan sahabat-sahabat yang lain lah, insyaAllah. Okay. Mungkin kita tak pernah dengar nama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ni, dia hamba, seorang hamba. Tapi dia boleh berniaga. Dia jadi hamba yang dia berjaya, dia berniaga. Kemudian jadi kaya raya. Kaya raya. Okey, bila dia nak berhijrah dengan Nabi SAW, okey, dan Abu Bakar, orang-orang Quraisy tangkap dia, halang dia daripada berhijrah. Sebab dia kata, kau dulu hamba, lepas tu kau boleh kaya dengan sebab kau berniaga kat Mekah ni. Jadi semua kekayaan kau tu adalah milik Mekah. Kau tak boleh bawa keluar ke ni? Tak boleh bawa keluar daripada Mekah ni. Kalau kau nak hijrah, kau kena hijrah selai sepinggang. Kau kena tinggalkan semua harta dia kat Mekah ni. Untuk kita orang, kata dia. Untuk orang-orang kafir Quraisy lah. Kau tak boleh bawa. Kalau kau setuju, okey. Kami bebaskan. Kami benarkan kau hijrah. Jadi Suhaib ni, dia tinggalkan semua harta dia kat Mekah. Dia pergi selai sepinggang ke Madinah. Dia sanggup tinggalkan kekayaan dia semua daripada bawah miskin, daripada hamba, kemudian jadi peniaga, daripada miskin jadi kaya raya. Bila nak berhijrah kena halang orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy, dia sanggup lepaskan semua harta-harta dia, tinggalkan semua harta dia, berhijrah ke apa nama Madinah, ikut Nabi SAW. Ikut Nabi SAW. Itulah nama sahabat Suhaib, Suhaib bin Sinan dia, Suhaib bin Sinan. Okay, insyaAllah. Yang Bilal bin Rabah nanti saya detailkan, Abdullah bin Umar nanti saya detailkan, Sa'ad bin Waqqas pun saya detailkan. InsyaAllah nanti kita sambung dengan sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk pertemuan kita pada pagi ni. InsyaAllah minta maaf. Tadi mula lewat tapi habis pukul 9 tepat. Kan, mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih atas doa semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Perkongsian ilmu hari ni. Kiranya Ustaz, orang yang di sekeliling Rasulullah ni ada 14 lah Ustaz kan? 14? Yang 14 banyak. Ke saya salah kira? Banyak. Daripada musyrik 97 tu sampailah 132. Ada lagi. Wah, banyak. Saya silap. Okey. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat bertambah lagi pengetahuan kita tentang ramainya sahabat-sahabat Rasulullah ni. Berhari-hari ni nak baca ni. Masya-Allah. Berminggu ni. Minggu. Subhanallah, tak apa. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi. Selepas ini pukul 10.30 kita ada kelas tahfiz, alaqah tahfiz. Untuk kumpulan yang pertama bersama dengan Fadilah Ustazah Helen Sukuma Indah. Dan kuliah kita petang nanti 5.15 petang bersama dengan Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran, dan kuliah-kuliah yang seterusnya boleh rujuk di grup Gemenur Iman insya-Allah. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Didoakan mudah-mudahan Ustaz cepat sembuhlah
dipermudahkanlah segala urusan insya-Allah. Amin. Sebagai menutup majlis semua, sekali lagi kepada Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Masih Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.